Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah putusan takziah berikutan bencana banjir yang menimpa wilayah Valencia, Sepanyol. Negara perlu membuka ruang bagi pertukaran budaya antara negara bagi mengangkat warisan dan khazanah Brunei ke persada dunia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada His Majesty King Felipe ke-6, King of Spain. Dan Tuan Yang Terutama Pedro Sanchez, Perdana Menteri Kerajaan Sepanyol dan juga kerajaan serta rakyat Kerajaan Sepanyol berikutan dengan bencana banjir yang menimpa wilayah Valencia, Sepanyol baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta. Dalam era dunia pusat membangun dan terbuka adalah penting untuk membuka ruang bagi pertukaran budaya antara negara bagi mengangkat warisan dan khazanah Brunei ke persada dunia. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Pesta Buku Brunei bukan sahaja memperkenalkan khazanah budaya tetapi juga mempelajari dan menghargai karya seni dan budaya dari pelbagai latar belakang. Berucap pada perasmian Pesta Buku Brunei 2024 pagi tadi, Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menekankan Pesta Buku Brunei perlu terus diperkukuhkan peranannya sebagai hub interaksi dan urus niaga bagi penggerak industri penerbitan buku serantau dan antarabangsa, wadah pelestarian ilmu, literasi dan bahasa dan platform mendukung perkembangan industri seni kreatif. Keyakinan dengan memanfaatkan ruang-ruang peningkatan yang sedia ada, Pesta Buku Brunei akan mampu berkembang dan mencapai pentas yang sebanding dengan pesta buku antarabangsa di negara lain, tidak hanya terhad kepada pameran dan jualan buku, tetapi meliputi pelbagai aktiviti yang merangsang minat membaca, menjana kreativiti dan memperlihatkan imej serta warisan budaya Brunei, juga sebagai penjana ekonomi dan pembangunan intelektual. Majlis diselajurkan dengan pelancaran budaya BN Perkhidmatan Terbaru Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Budaya BN berfungsi sebagai aplikasi pusat yang menempatkan maklumat dan perkhidmatan di bawah sektor kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 33 buah buku terbaru merangkumi genre umum, ilmiah, sastra dan kanak-kanak juga dilancarkan dan penyampaian hadiah buku terlaris 2023. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pesta buku di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Nasional Bolkiah Brakas dibuka bagi kunjungan orang ramai setiap hari bermula 2 hingga 11 November pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam kecuali hari Jumaat 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 9.30 malam. Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan disambut setiap 1 November bagi menghargai dan meraihkan sumbangan dan jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan di negara ini telah banyak berkorban, bekerja keras dan komited dalam memastikan sekuriti makanan negara adalah tercapai. Dengan tema memperkasa produk tambah nilai, pemacu ekonomi negara, sambutan kali ke-14 diadakan di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba Gadong.
Antara yang hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jualan besar-besaran merupakan aktiviti utama yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Jualan mengetengahkan produk keluaran tempatan dari industri pertanian, perikanan, penternakan dan agri makanan. Pelbagai aktiviti disediakan antaranya pameran dan sesi taklimat. Acara yang diselenggarakan bersama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan itu dibukakan dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Dialu-alukan kepada orang ramai supaya menyokong dan menghargailah juga usaha-usaha pengusaha-pengusaha petani dan memahami akan pengorbanan dan sumbangan mereka kepada sosioekonomi negara. Masjid Suri Seri Begawan Raja Pinggan Damit, Kampung Manggis Madang mengadakan musabakah tilawah Al-Quran sempena penubuhan ke-10 tahun masjid tersebut. Musabakah berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 7 peserta lelaki dan 3 peserta perempuan dari Masjid Mukim Berakas A dan B menyertai musabakah. Kategori lelaki dijuarai oleh Awang Ahmad Termizi bin Ahmad Baihaqi dari Surau IBTE, Sultan Saiful Rijal, dan johan kategori perempuan Dayangku alias Syahirah binti Piraji Jofri dari Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Sarusuk. 18 individu ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah terkawal. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan operasi Cannon pada 2 hingga 10 Oktober yang menyasarkan sebuah kumpulan pengedaran dadah yang didalangi oleh seorang warga tempatan berusia 48 tahun. Dalam operasi tersebut, 18 individu terdiri daripada 15 warga tempatan dan 3 orang warga asing ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah terkawal. 2 orang daripadanya akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Salah seorang daripadanya akan disiasat kerana memiliki sebanyak 1,300.29 gram syabu dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang tersebut boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Setakat ini, operasi Cannon merampas sebanyak 1,363.38 gram syabu dianggarkan bernilai lebih RM190,000 di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 13,500 orang penagih dadah. Turut dirampas ialah wang tunai berjumlah RM1,137 dan mata wang asing dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah dan alat-alat dipercayai digunakan dalam membungkus dadah seperti alat timbangan digital, gunting dan paket-paket kecil. Siasatan mendapati sindiket ini memperoleh bekalan dadah dari negara jiran, kemudian diseludum masuk dengan disembunyikan di dalam tayar ganti sebelum dibahagikan untuk diedarkan di pasaran tempatan. Beberapa tempat pelancongan di daerah Belait menjadi tumpuan kunjungan rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tempat yang dilawati, Pusat Biodiversiti Hutan Tropika, Andulau Sungai Liang, Ladang Kopi Labi, Rempayuh, Rumah Panjang Teraja dan Pusat Perhutanan Sungai Liang. Lawatan seumpamanya antara lain bertujuan untuk menyampaikan misi bagi mengangkat negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan utama yang memelihara warisan budaya dan keindahan semula jadinya.
Pemantapan pedagogi guru agama untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan dalam bengkel membangun kapasiti guru-guru agama. Bengkel diadakan dalam usaha membantu guru-guru agama agar dapat menyampaikan sesi pengajaran berkualiti dan berkesan bagi pelaksanaan sistem pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Program pemantapan pedagogi guru agama untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran merangkumi kemahiran untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru agama bagi memenuhi kriteria pengajaran berpusatkan kepada pelajar. Program ini memberikan penekanan dari segi pedagogi, iaitu kaedah, pelbagai kaedah dan penilaian, dan juga memberikan kemahiran asas psikologi pendidikan awal kanak-kanak dari perspektif Islam dan Barat. Ya, dan juga objektif program juga adalah untuk memberikan kefahaman kepada guru-guru, misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi terkini dan juga penggunaan alat bantu mengajar digital dan bukan digital. Menyediakan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih bersistem dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik dan berkesan. Di samping itu juga, guru dapat mendalami kurikulum pendidikan Islam mengikuti keperluan pendidikan terkini yang telah disusun atur. Memudahkan kita inilah untuk menyampaikan pelajaran itu dengan lebih terancang, dengan lebih teratur sebenarnya. Ia memberi kesedaran kepada kami untuk mengutamakan perancangan dalam kita mengajar dan menentukan strategi dan kaedah yang sesuai untuk kita sampaikan kepada pelajar-pelajar. 3 aspek utama iaitu penyediaan kurikulum khas, keperluan tenaga pendidik khas dan penyediaan sumber dan prasarana sesuai dengan keperluan diterapkan dalam menganjurkan kursus pengenalan pendidikan khas bagi guru-guru agama. Untuk memenuhi keperluan dan melengkapkan guru-guru keagamaan ini dengan pengetahuan dan kemahiran mengenai pendidikan khas, khususnya untuk mengajar pelajar-pelajar berkeperluan khas. Untuk diorang ini diajarkan mata pelajaran pendidikan Islam khas. Telah menyediakan buku kurikulum pendidikan khas agama yang mana penggunaan buku tersebut dihasratkan sebagai panduan guru-guru agama yang berada di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Dalam pengajaran dan pembelajaran pelajaran berkeperluan khas, pelbagai kaedah dan teknik telah menghadiri kursus yang diberikan, termasuk teknik dan cara berinteraksi, penggunaan metod pengajaran yang memenuhi keperluan murid berkeperluan khas sesuai dengan minat dan cara pengajaran yang disampaikan. 10 buah kerusi disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan bagi kegunaan penderma darah. Majlis perenyahannya diadakan pagi tadi di Kampung Sungai Hancing. Sumbangan diterima oleh Dr. Raja Nur Azian binti Haji Hafni, pemangku pengarah perkhidmatan makmal Kementerian Kesihatan. Juga diadakan kempen Mega Derma Darah buat julung kalinya yang antara lain bertujuan memberi semangat kepada orang ramai untuk berani tampil sebagai penderma darah yang dapat menyelamatkan lebih daripada 1 nyawa. Kira-kira 74 orang direkodkan memeluk agama Islam di daerah Blyth sejak awal tahun ini. Pagi tadi diadakan Majlis Pengislaman bagi 2 orang adik-beradik berbangsa Iban di Pejabat Unit Dakwah Kuala Blyth. Asyhadu an la ilaha illallah. Simpson, anak Sakah berumur 24 tahun, kini dikenali sebagai Aryan Simpson bin Sakah. Manakala Rachel, anak Sakah 22 tahun, memilih nama Raisa Rachel binti Sakah. Hadir Awam Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya, pemangku Ketua Pegawai Agama Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Blyth. 5 buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian dalam operasi berasingan pada 21 Oktober hingga 2 November. Hapsun Brickworks and Ceramics Private Limited, RS Yasin Sdn Bhd,
Payara Sdn Bhd, Miftah Contractor and Developer masing-masing dikenakan kompaun RM2,000, manakala 5TSS Enterprise didenda RM1,000. Pemilik atau pengurus syarikat diarahkan untuk menjelaskan denda kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah yang menyalahi undang-undang. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang tadi menentang Albirex Niigata. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jurong East, Republik Singapura, Brunei DPMMFC menang ke atas Albirex Niigata 2-3.